Jadi kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni bukan atas dunia ni. Setiap daripada kita akan melangkah keluar daripada belenggu ikatan dunia ni. Suka ataupun tidak, kita kena lepaskan apa saja yang kita rasa kita punya saat dan ketika ni. Ramai orang yang rasa anak, isteri, keluarga, harta, pangkat, semua yang dia ada sekarang ni dia punya. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu sampai satu saat dan ketika, kalla idza balaghatit saraqi, roh akan sampai dekat gharghir. Wa qila man raqa, ketika tu akan dikatakan kepada dia, hari ni siapa yang boleh selamatkan kamu, yang boleh bantu kamu, ubat mana boleh sembuhkan kamu daripada kematian. Sakaratul maut bila sampai pada kita, tak ada siapa boleh lari. Wa dhanna annahu al-firaq, dan hari itu ialah hari yang dia yakin itulah perpisahan antara dia dengan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia kasih sayang yang sedang Allah Subhanahu wa taala bagi, masih lagi kita berada dalam keadaan kebaikan daripada taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan salat fardu maghrib berjamaah di tempat azan diazankan seperti mana kehendak dan keinginan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua yakin daripada ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala beberapa kali berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa mesti akan mati. Thumma ilayna turja'un, kemudian kepada kamilah mereka semua akan dikembalikan. Allah Ta'ala ulang ayat yang lain dengan keadaan yang sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa mesti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sesungguhnya Allah akan menyempurnakan amal kita semua pada hari kiamat nanti.
فمن زهزح عن النار, maka barang siapa yang Allah jauhkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka Allah beritahu mereka lah orang yang dah berjaya. Dan Allah bagi amaran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah dunia melainkan kesenangan yang kamu rasa semua tipu. Jadi kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni bukan atas dunia ni. Setiap daripada kita akan melangkah keluar daripada belenggu ikatan dunia ni. Suka ataupun tidak, kita kena lepaskan apa saja yang kita rasa kita punya saat dan ketika ni. Ramai orang yang rasa anak, isteri, keluarga, harta, pangkat, semua yang dia ada sekarang ni dia punya. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu sampai satu saat dan ketika, kalla idza balaghatit saraqi, roh akan sampai dekat gharghir. Wa qila man raq, ketika tu akan dikatakan kepada dia, hari ni siapa yang boleh selamatkan kamu, yang boleh bantu kamu, ubat mana boleh sembuhkan kamu daripada kematian? Sakaratul maut bila sampai pada kita, tak ada siapa boleh lari. Wa dhanna annahu al-firaq, dan hari itu ialah hari yang dia yakin itulah perpisahan antara dia dengan dunia. Hari itu dia tahu dah segala impian, cita-cita yang dia letak di atas matlamat dunia ni takkan dapat disempurnakan lagi dah. Segala-gala perkara yang dia hajatkan daripada hari itu, lepas daripada hari itu, dia takkan dapat untuk teruskan lagi dah. Segala kalender-kalender yang dia tanda untuk disempurnakan dalam jadual takwim tahunan dia, berhenti hari ini. Wa zanna annahu al-firaq waltafatis saqu bisaq. Allah kata hari itu ialah hari yang sangat menyakitkan. Betih kanan, betih kiri bersilang. Kerana kesakitan hari itu dia terlupa semua kesakitan atas dunia. Dan selesailah hari itu. Dan kita semua akan lalu saat itu. Kita semua akan lalu ketika itu. Kerana itu Allah Ta'ala hantar para anbiya alaihi wassalatu wassalam untuk pimpin tangan-tangan setiap pada umat dia, untuk difahamkan bahawa kehidupan dunia ni merdeka macam mana pun. Sebelum saya sambung ni, saya nak ucap selamat hari kemerdekaan Malaysia buat tahun ke-63. Orang yang lahir tahun 57, tahun ni dah 63 tahun dah. Dah 63 tahun dah kita laungkan kemerdekaan. Dan hari ni kita nak renew balik sama ada merdeka negara kita selari tak dengan merdeka hati ni. Merdekanya Malaysia selari tak dengan merdekanya rakyat-rakyat dia. Merdekanya Malaysia selari tak dengan merdeka setiap daripada umat Islam yang ada kat dalamnya, termasuk saya yang cakap. Mungkin kuliah-kuliah sebelum ni tuan-tuan dah melalui kisah peristiwa hijrah Nabi SAW dengan teliti. Cuma malam ni dengan masa yang sangat pendek, dengan SOP yang ditetapkan, saya cuma nak bawa tuan-tuan balik masih lagi pada malam hijrahnya Rasulullah SAW, tetapi pada sudut pandangan para sahabat. Kita nak tengok bagaimana para sahabat berhijrah ketika mana hari Nabi SAW berhijrah. Masuk saja bulan Muharram, biasa percakapan daripada setiap kuliah, ceramah-ceramah, tazkirah ialah berkenaan hijrah. Dan kita masih lagi berada di pertengahan Muharram.
Dan masih lagi kita kena tujahkan hati kita dalam bulan hijrah ni untuk kita terus berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 74. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ada 4 golongan Allah sebut. Yang pertama orang beriman, yang kedua orang yang berhijrah, ketiga orang yang berjihad jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, yang keempat ialah orang-orang yang membantu orang, yang berjihad, berjuang jalan Allah. Allah sebut 4 golongan ni. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Maka inilah orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar. Mereka ialah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang hak. Untuk mereka Allah bagi 2 hadiah. Yang mana 2 perkara inilah kita perlukan sebagai bekal kita untuk melangkah ke negeri akhirat dan kehidupan dunia. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Yang pertama maghfirah, keampunan Allah. Yang kedua rezeki yang mulia. 2 benda ni kalau kita dapat, kalau Allah bagi, kita lah orang yang bahagia dalam dunia. Kerana beban masalah yang Allah pikulkan di atas bahu-bahu kita bukan asbab derita, bukan sebab daripada ujian. Ramai orang kata sebab Allah uji aku macam ni lah aku stres, sebab Allah uji aku macam ni lah aku menderita. Allah tak perlu miskinkan orang kaya untuk jadikan dia derita. Allah tak perlu kayakan orang miskin untuk bagi dia bahagia. Kerana bahagia dan derita milik Allah sepenuhnya. Para ulama beritahu bahagia datang daripada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita terbelenggu dengan dosa, kita bertaubat minta ampun kepada Allah dan Allah ampunkan dosa kita, masa tu Allah akan bahagiakan hati kita. Kerana Allah sebut dalam surah Al-Fath ayat nombor 4, huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan bahagia fi qulubil mu'minin, pada hati orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk meningkatkan iman daripada iman yang dah ada dalam hati dia. Sebab tu bila dapat keampunan Allah, maka kita akan dapat kebahagiaan daripada kesan keampunan tadi. Yang kedua rizqun karim, rezeki yang mulia. Dia tak terhegeh-hegeh kepada rezeki itu. Dia tak buat perkara maksiat untuk datangkan rezeki itu. Tetapi dia ialah orang yang menghadirkan ketakwaan. Cukup Allah Ta'ala wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki daripada jalan yang dia tak sangka, kerana atas dasar takwa yang ada pada hati dia. Tuan-tuan, 1 Muharram sahabat mula berhijrah. Dimulai dengan keluarga sahabat yang pertama yang bernama Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Salamah mempersiapkan ahli keluarga dia, Ummu Salamah dan anak dia Salamah yang berusia 2 tahun. Mereka keluarga pertama. Hari kedua, hari ketiga dan hari yang seterusnya pada bulan Muharram, para sahabat keluar berhijrah secara beransur-ansur. Mereka tak keluar serentak, mereka tak keluar ramai-ramai berjamaah, mereka keluar sedikit demi sedikit. Nabi SAW belum lagi berhijrah ketika itu. Nabi belum dapat wahyu daripada Allah untuk keluar berhijrah. Nabi SAW masih menantikan isyarah daripada Jibril AS supaya turunnya ayat wahyu untuk Nabi keluar berhijrah. Sehinggalah pada tanggal 26 hari bulan Safar, pada tahun pertama hijrah, itulah saatnya Jibril AS turun datang dengan 2 perintah Allah. Yang pertama, rencana Quraisy untuk bunuh Nabi telah dibagi tahu oleh Jibril AS. Yang kedua ialah perintah untuk Nabi keluar hijrah pada tanggal 26 hari bulan Safar. Pada tanggal 27 hari bulan Safar, Nabi bergerak keluar daripada kota Makkah. Ketika tu ada lagi sahabat yang belum keluar berhijrah.
Antaranya ialah anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sendiri, Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar, yang mengandung Sarah, menantikan kepulangan suami dia Sayyidina Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid, salah seorang daripada Asyara Mubasyarah. Pulangnya Sayyidina Zubair bin Awam, maka ketika itulah Sayyidatuna Asma keluar berhijrah. Begitu juga Sayyidatuna Aisyah Ar-Ridha bersama dengan abang dia Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar belum lagi keluar hijrah. Nabi dah bertolak, mereka belum bertolak. Bersama dengan mereka juga isteri Nabi yang belum keluar hijrah, Sayyidatuna Saudah belum keluar hijrah. Anak-anak Nabi Sayyidatuna Ummu Kalthum, anak-anak Nabi Sayyidatuna Fatimah Zahra, mereka belum keluar berhijrah. Mereka keluar setelah Nabi SAW bergerak beberapa hari daripada perjalanan hijrah Nabi SAW. Mereka antara orang yang lewat daripada Nabi bertolak. Cuma malam ni dengan waktu yang singkat, saya nak bawa tuan-tuan fokus pada satu orang sahabat yang mungkin kita jarang ambil tahu tentang dia, tetapi dia salah seorang sahabat yang begitu dicintai oleh Nabi. Bila Nabi dah sampai di Madinah, dia terpaksa melakukan beberapa muslihat untuk keluar berhijrah kerana dia antara orang yang dikepung dan ditahan daripada keluar berhijrah. Beliau ialah Sayyidina Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Disebut oleh Dr. Abdul Rahman Rafa'at Bashar dalam kitab susunan dia Sawarun min Hayatus Sahabah, yang diterjemah oleh Ustaz kita, Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani, pada jilid yang kedua pada kisah yang ketiga. Dibawakan berkenaan kisahnya Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ialah satu orang yang Allah Subhanahu wa taala redha dengan dia dan Nabi cukup gembira dengan dia. Kerana ketibaan Suhaib Ar-Rumi disambut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau pergi balik kampung, tuan-tuan, ada orang sambut kita dekat kampung dengan marhaban. Yang sambut kita pula orang yang paling terkenal dekat kampung, orang yang paling baik, yang paling terpuji, yang paling kita sayang, dan kita akan sangat gembira. Begitulah Sayyidina Suhaib Ar-Rumi tatkala sampai saja di Yathrib, kota Madinah ketika tu, sambutan yang begitu hebat, penyambut dia ialah Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi sambut dengan senyuman, Nabi sambut dengan kalimah yang mengejutkan. Nabi menyambut Sayyidina Suhaib bin Sinan ibn al-Malik An-Numairi Ar-Rumi dengan Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Ada sebab kenapa Nabi panggil, kenapa Nabi sambut dengan kalimah ni. Kita balik tengok 20 tahun sebelum kenabian, 20 tahun sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul di daerah Semenanjung Arab. Ketika tu di bawah kekuasaan, sebahagiannya di bawah kekuasaan Parsi. Kita kena faham zaman tu kuasa besar ialah Rom, Parsi, dan mereka sentiasa berperang antara satu sama lain, dan mereka membina benteng. Dan tak ada di kalangan mereka daripada Rom dan Parsi yang ada keinginan untuk takluk Mekah, tak ada. Kerana apa? Kerana mereka tak mau dengan menakluki kota Mekah. Sifat jahiliah buruk yang ada pada bangsa Arab Quraisy ni masuk dalam budaya mereka. Orang Arab Quraisy lahir anak perempuan, ditanam hidup-hidup. Orang Arab Quraisy berjudi, siapa kalah dijadikan hamba. Orang Arab Quraisy minum arak daripada tengkorak manusia. Mereka tak mau budaya ni masuk, sehingga tak ada satu pun di kalangan orang Rom dan Parsi yang betul-betul nak menaluki orang-orang Quraisy. Melainkan sebahagian daripada mereka meletakkan gubernur. Salah seorang daripada gubernur Parsi yang berbangsa Arab yang bernama Sunan
Sayyidina Sinan ibn al-Malik An-Numairi. Dia ialah bapa kepada Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Bila kita dengar nama Suhaib Ar-Rumi, tuan-tuan, Ar-Rumi ini nama kunyah dia, dan dia bukan orang Rom pun. Sayyidina Suhaib, ayah dia Sinan ibn al-Malik, orang Arab, bangsa daripada kabilah Numair. Ibu dia orang Arab daripada kabilah Bani Tamim. Tapi kenapa dia diberi gelaran Ar-Rumi? Suhaib si orang Rom. Suhaib lahirnya dengan rambut yang agak keperangan. Begitu indah tampan diceritakan wajah Sayyidina Suhaib, anak yang begitu periang, yang begitu dicintai oleh kedua ibu bapanya. Ayahnya Sinan ibn al-Malik diletakkan oleh Maharaja Parsi untuk menjadi gubernur di sebuah tempat yang bernama Al-Ubullah. Sehinggalah pada satu hari ibunya Sayyidina Suhaib Ar-Rumi buat keputusan untuk bawa Suhaib Ar-Rumi melancong ke sebuah tempat, bergerak berhijrah ke sebuah tempat yang bernama Athani, satu daerah di Iraq. Ketika mana Suhaib Ar-Rumi dan ibunya dah ada di Athani, maka takdirnya Allah, kawasan tersebut, perkampungan tersebut telah diserang oleh orang-orang Rom. Orang-orang tua dibunuh, wanita-wanita dan anak-anak ditawan. Sebahagian besar daripada mereka dijual sebagai hamba, termasuklah Sayyidina Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Beliau dijual di pasar Rom, sehinggalah pembesar Rom telah membeli dia, dan dia telah berkhidmat oleh orang Rom sehinggalah umurnya mencecah dewasa. Sehingga kan Suhaib Ar-Rumi diceritakan oleh para sejarawan hampir-hampir hilang bahasa Arab dia. Akan tetapi terpahat di hati dia, dia bukan orang Rom, tapi dia orang Arab. Cuma kalau dia cakap Arab dia akan ada pelak Rom. Tuan-tuan, ketika mana dia berada dalam tahanan, yakni sebagai hamba orang-orang Rom, pernah satu ketika dia mendengar daripada pendeta Nasrani yang berada di kawasan yang dia berkhidmat. Tuan-tuan, orang Rom ni berbangsa Kristian. Orang Parsi orang Rom beragama Nasrani Kristian. Orang Parsi beragama Majusi. Kristian yang macam mana? Kristian yang telah menyimpang daripada Nabi Isa AS. Akan tetapi pendeta-pendeta mereka ada yang masih berpegang teguh dengan Injil dan Taurat. Kita balik pada surah Saf. Allah Subhanahu wa taala firman, ketika Nabi Isa AS berkata kepada kaum dia, Inni Rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku Rasul diutuskan ke atas kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah, aku diutuskan membenarkan kitab yang terdahulu daripada kitabnya Taurat. Bukan Nabi Isa bawa ajaran baru, bahkan Nabi Isa bin Maryam membawa ajaran kesinambungan daripada ajaran Nabi Musa AS daripada Taurat. Dan Nabi Isa AS sambung, Allah rakam perkataan Nabi Isa, wa mubashiran bi rasul, aku juga bawa khabar gembira kepada kalian tentang seorang Rasul, ya'ti min ba'di, dia akan datang setelah daripada aku, ismuhu Ahmad, nama Rasul itu Ahmad. Nabi Isa memperkenalkan kepada kaum dia berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betapa sedihnya hari ini kita kenal artis-artis, anak-anak kita tak kenal siapa Nabi, seperti mana orang-orang Nasrani dulu diperkenalkan oleh Nabi Isa AS dengan Nabi kita. Falamma ja'ahum bil bayinat
akan datang kepada kaumnya dengan penjelasan-penjelasan, dengan mukjizat, keterangan-keterangan. Qalu hadza sihrun mubin, dan mereka akan kata kepada dia, ni semua sihir. Semua yang dibawa ialah sihir yang jelas. Mereka menidakkan Nabi SAW. Bahkan sebahagian daripada pendeta Nasrani yang masih beriman dengan keimanan yang sempurna pada Allah, meyakini akan datang Nabi itu. Pada satu hari, Sayyidina Suhaib Ar-Rumi dengar daripada salah seorang daripada pendeta Nasrani telah hampir tiba masanya. Akan datang Rasul yang telah dijanjikan oleh Isa bin Maryam di semenanjung Arab. Suhaib Ar-Rumi dengar, membuak-buak hati dia untuk balik ke Mekah, tempat asal dia, bangsa dia. Kerana apa? Dia nak sangat bertemu dengan lelaki itu. Akhirnya Sayyidina Suhaib Ar-Rumi buat keputusan larikan diri. Dia telah dapat melarikan diri sehinggalah dia tiba di kota Mekah sehelai seminggu. Di sana dia telah berkenalan dengan salah seorang daripada orang Arab yang bernama Abdullah bin Jud'an, dan dia mula bekerja dengan Abdullah sehingga akhirnya kekayaan yang dimilikinya makin bertambah, sehingga Sayyidina Suhaib Ar-Rumi menjadi salah seorang daripada orang yang kaya di kota Mekah. Asal datang selai sepinggang, lari daripada Rom, mula bangunkan hidup di kota Mekah, tetapi dalam lubuk hati dia tak pernah terlupa tentang perkataan pendeta tadi. Sehinggalah satu hari pulangnya Suhaib Ar-Rumi daripada meniaga, dia dengar berita bahawa Nabi SAW telah diutus. Nabi SAW telah mendapat wahyu. Maka hati dia begitu ingin untuk bertemu dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Tak kala bertemu dengan satu orang daripada orang Quraisy yang buat pengumuman tadi, maka dia tanya, siapakah lelaki itu? Maka lelaki tadi menjawab, orang itu ialah Muhammad Al-Amin, Muhammad ibn Abdullah Al-Amin. Ya, kata orang lelaki tadi, orang itulah yang dimaksudkan. Maka Suhaib Ar-Rumi telah tanya, sekarang ni orang tu, lelaki tu, yakni Sayyidina Muhammad ada dekat mana? Maka kata lelaki tadi, orang tadi, dia ada di rumah Arqam ibni Abi Arqam, dekat dengan Bukit Safa. Tuan-tuan pergi buat umrah, selesai tawaf, tuan-tuan salat tawaf dekat belakang Maqam Ibrahim. Lepas selesai salat sunat tawaf, tuan-tuan bergerak ke satu lorong, ada signboard dekat atas tu Mas'a. Tuan-tuan masuk dekat lorong tu, tuan-tuan akan nampak air Zam-Zam banyak saja je ni, bawa supaya tuan-tuan rindu balik nak pergi ni. Allah, hai lama dah tak boleh nak masuk, ditutup ni, tak boleh pergi umrah ni. Tuan-tuan minum air Zam-Zam menghadap kiblat, basahkan sikit kepala seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan akan menuju ke mana? Menuju ke Bukit Safa. Di situlah permulaan sa'i. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, di Bukit Safa tu baru turun pada bukit, belah kanan tuan-tuan ada pintu kan? Pintu keluar, jangan keluar, saya cuma nak cerita. Pintu keluar tu, kalau tuan-tuan keluar, tuan-tuan terus ambil belah kanan, tuan-tuan akan nampak ada satu lagi pintu eskalator untuk ke rooftop. Pintu eskalator tu ada tulis dekat atas Bab Arqam, Bab Al-Arqam, pintu Arqam. Tuan-tuan kalau dah lupa, ambil package cepat lepas ni, pi pula. Habis buat sa'i, tuan-tuan keluar daripada pintu Marwah. Saya ajak tuan-tuan keluar daripada pintu Marwah. Tuan-tuan keluar pintu Marwah sebelah kanan, tuan-tuan nak pergi tahlul kan? Kalau patah balik masuk ikut mataf, ramai orang nak kena rempuh, orang tawaf, nak pening nanti. Hak tu yang sesat tu. Tuan-tuan keluar ikut pintu Marwah, tuan-tuan akan nampak bangunan pertama dekat depan tu ialah tandas. Selalu orang sa'i tak ada nak terkencing, pergi tandas tu lah. Di depan tandas tadi tuan-tuan akan nampak sikit loop. Dia ada macam lantai tiles warna putih dirata, ditinggikan sikit. Ulama sirah kata sengaja ditinggikan kerana nak ditanda itulah rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaiha salam. Itu tapak rumah Nabi. Tuan-tuan terus lagi ke kanan, tuan-tuan akan nampak pintu yang saya sebut tadi, Bab Al-Arqam, pintu eskalator nak naik ke rooftop.
Jadi sebenarnya tak jauh pun rumah Nabi dengan rumah Arqam ibni Abi Arqam, dekat sangat. Dan disitulah pusat ta'lim pertama Nabi dan para sahabat ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan. Suhaib Ar-Rumi bila tanya lelaki tadi kata, Nabi sekarang ni berada di rumah Arqam ibni Abi Arqam. Cepat-cepat dia pergi sana. Sampai di sana tuan-tuan, dia terserempak dengan satu orang sahabat lagi. Siapa dia? Itulah Sayyidina Ammar ibni Yasir ibni Amr radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Ammar pun lalu nak masuk juga ke rumah Arqam ibni Abi Arqam. Sayyidina Suhaib dah kenal dah Sayyidina Ammar. Mereka orang Mekah. Sayyidina Ammar ialah salah seorang daripada orang yang bekerja dengan Abu Jahal. Ibu dia Sayyidatuna Sumayyah, ayah dia Sayyidina Yazir. Bukan hamba Abu Jahal, tapi pekerja Abu Jahal. Sebab tu ketika mana mereka diseksa, Abu Bakar Siddiq tak boleh nak beli mereka, sebab mereka bukan hamba. Sebab tu Abu Bakar Siddiq tak kala melihat Yasir radhiyallahu anhu, Sayyidatuna Sumayyah radhiyallahu taala anha, Sayyidina Ammar radhiyallahu taala anhu diseksa, diikat, ditanam di dalam tanah. Abu Bakar Siddiq tak boleh buat apa. Kalau ikut hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq nak beli mereka ni, nak merdekakan mereka ni seperti mana hamba-hamba yang lain. Sayyidina Amir ibni Fuhairah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq beli dan dimerdekakan. Kemudian Sayyidatuna Zinnirah radhiyallahu taala anha, Sayyidina Abu Bakar Siddiq beli, dimerdekakan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan duit dia habiskan semua untuk agama. Hebat Yasir, hebat Ammar radhiyallahu taala anhu tuan-tuan. Suhaib Ar-Rumi terserempak dengan dia depan Babur Al-Qam. Kalau kita duduk sana syok nak cerita kan, kita boleh cerita kat sini lah mereka bertemu. Di pintu ni lah mereka bertemu. Di dalam ni lah baginda Nabi buat ta'lim. Di dalam ni lah Sayyidina Umar Al-Khattab datang menyebut penyaksian kepada Islam. Tuan-tuan, Sayyidina Ammar ditanya oleh Suhaib Ar-Rumi, wahai Ammar, buat apa kat sini? Sayyidina Ammar tanya balik, wahai Suhaib, kau buat apa kat sini? Kata Sayyidina Suhaib, aku nak bertemu dengan Muhammad ibni Abdullah. Aku dengar dia dah bawa, dia telah diangkat menjadi Rasul. Kata Sayyidina Ammar, aku pun datang atas maksud yang sama. Mereka masuk dua-dua dalam tu tuan-tuan, mendengar daripada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka berdua meletakkan penyaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mereka berdua telah Islam dan beriman. Tebal keislaman mereka, sehinggalah mereka berdua pun diseksa. Dua-dua kena seksa. Suhaib kena seksa, Ammar pun kena seksa. Sayyidina Ammar masa kena seksa, Nabi datang. Sayyidatuna Sumayyah kena tikam, syahid, syuhada pertama Islam, perempuan. Kemudian diikuti pula dengan Yasir, ayah dia. Mereka salai Sayyidina Ammar dekat atas api. Nabi datang pegang kepala Ammar. Nabi baca apa yang dibacakan oleh Sayyidina Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ammar kama kunti salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah, sejahteralah ke atas Ammar seperti mana dulu kamu sejuk dan sejahtera kepada Ibrahim. Kata Sayyidina Ammar, lepas Nabi baca ayat ni kepada aku rasa langsung tak panas. Tuan-tuan, berhenti azan dulu kan? Berhenti azan, okey? Boleh kita nak sambung sikit lagi, habiskan cerita Suhaib Ar-Rumi insya-Allah. Tuan-tuan, boleh ke sikit lagi? Tak azan sikit lah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung sikit lagi tentang hijrahnya Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Hari ini Islam kita mudah. Tak ada siapa pedulikan harta kita, tak ada siapa pedulikan keadaan kita, mengugut kita kerana Islam kita. Tetapi Suhaib Ar-Rumi dengan Islamnya dia, orang-orang Mekah telah bertindak teruk ke atas dia. Harta-harta dia dikorbankan untuk agama, membantu jalan dakwah Nabi. Sehinggalah satu ketetapan yang telah diperintahkan oleh Allah. Para sahabat seorang demi seorang telah keluar berhijrah menuju ke Madinah. Begitu juga hati Sayyidina Suhaib Ar-Rumi begitu menginginkan untuk bersama berhijrah dengan mereka. Tetapi orang-orang Quraisy, mereka dapat tahu yang Sayyidina Suhaib Ar-Rumi juga nak bergerak. Mereka telah buat keputusan untuk menghalang Suhaib Ar-Rumi dengan menghantar beberapa orang mengawasi rumah beliau.
Sehinggalah akhirnya pada tanggal 27 hari bulan Safar, Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah bergerak meninggalkan kota Mekah. Ketika itulah juga Sayyidina Suhaib Ar-Rumi menguatkan hati dia untuk keluar berhijrah. Maka tetap mereka menahan dia dengan segala cara supaya dia tak dapat ikut berhijrah. Kata Sayyidina Suhaib, aku takkan dapat keluar melainkan dengan muslihat. Maka hari itu pada waktu yang malam, pada waktu yang begitu sejuk, Sayyidina Suhaib Ar-Rumi telah keluar ulang-alik ke tandas. Masuk tandas, keluar tandas, masuk tandas, keluar tandas. Akhirnya orang-orang yang menjaga Suhaib Ar-Rumi kata, tengok tu, biarkan dia. Nampaknya Lata dan Uzza telah hukum dia dengan cerit-berit. Kita biarkan dia. Sehingga akhirnya mereka telah tidur. Dan ketika itulah Sayyidina Suhaib Ar-Rumi menyelinap keluar dan telah bergerak menuju ke Madinah. Bila pengawas-pengawas tadi bangun menyedari bahawa Sayyidina Suhaib dah tak ada, mereka telah kejar Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, menjejaki Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, sehingga Suhaib Ar-Rumi mengesan, merasai bahawa dia telah dikejar. Akhirnya Sayyidina Suhaib telah naik ke atas tempat bukit yang lebih tinggi. Lantas ketika nampak saja pengawas-pengawas tadi, Sayyidina Suhaib Ar-Rumi telah melaungkan dengan kuat sambil menarik busur panah dia, mengatakan, demi Allah, kalian mengenali aku. Seandainya aku lepaskan busur panah ni, tak ada siapa di kalangan kalian yang ragu, pasti panah ni akan mengenal kalian. Seandainya anak panah ni dah habis, maka akan ku libaskan pedang aku mengenalkan kalian. Maka pengawas-pengawas tadi, orang-orang Quraisy yang kejar tadi kata apa? Wahai Suhaib, dulu engkau ni datang ke Makkah selai sepinggang, tetapi kerana keadaan kekayaan di kota Makkah, kamu telah diberikan kekayaan. Hari ini kami tak akan membenarkan kamu keluar dengan kekayaan ni. Kata Suhaib, rupanya sebab kekayaan ni kamu semua kejar aku. Kalau macam tu, kita buat perjanjian. Aku akan tunjukkan kepada kamu di tempat mana aku simpankan harta aku, dan kamu lepaskan aku untuk keluar menuju ke Madinah. Maka mereka setuju. Suhaib Ar-Rumi pun menceritakan di mana tempat dia menyimpan harta-harta yang selama ni sepanjang hayat dia berniaga mengumpulkan harta-harta. Kita kalau dah himpun duit banyak dalam bank ni, tiba-tiba Allah uji kita dengan penyakit. Doktor kata, Tuan Haji, Masya Allah, kalau tengok penyakit ni ada 3 hari lagi ni. Kita kata, doktor, biar betul 3 hari lagi. Itu pada firasat saya lah, 3 hari lagi. Tapi kalau ikut data ni mungkin sagi puluh pi dah ni. Masa tu kita di jam. Masa tu pun sanggup tak kita lepaskan semua harta-harta kita, infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, belum tentu. Saya minta maaf, saya sendiri yang bercakap. Saya tahu iman saya macam mana. Belum tentu, saya sendiri. Tuan-tuan mungkin bagi kot. Tuan-tuan, Sayyidina Suhaib Ar-Rumi sekelip mata hanya untuk menjejaki jejak kekasih berhijrah ke kota Madinah, dia telah bagi seluruh harta dia kepada orang-orang Quraisy yang kejar tadi. Sehelai sepinggang dia telah bergerak 470 lebih kilometer lebih kurang, berjalan kaki, merentasi gunung ganang berbatu, berbukit dan padang pasir. Akhirnya dia telah tiba di kota Madinah. Tuan-tuan, bila sampai, bila rasa penat dalam perjalanan, kata Sayyidina Suhaib, aku akan teringat Nabi SAW. Aku akan teringat kepada Nabi sehingga melepaskan kerinduan aku tadi, menyebabkan hilangnya penat-penat aku. Sehingga akhirnya aku tiba di kota Madinah. Tiba saja di kota Madinah, kata Sayyidina Suhaib, aku telah melihat Nabi SAW. Nabi SAW menyambut aku dengan kalimah yang begitu menghairankan aku, kata Sayyidina Suhaib. Nabi kata, Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Apa kata Nabi? Nabi sebut 3 kali, wahai Abu Yahya, perniagaan yang menguntungkan wahai Abu Yahya, perniagaan yang menguntungkan wahai Abu Yahya, perniagaan yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Kata Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, demi Allah, tidak ada yang mendahului aku, kata Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, dalam perjalanan ini, melainkan Jibril telah datang dulu pada kamu. Makna dia,
Sayyidina Suhaib dalam perjalanan tak dan sampai ke Madinah, Jibril alaihissalam turun dulu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam sampaikan kepada Nabi daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi asbab turunnya ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashtari nafsah. Ada di kalangan manusia yang telah mengorbankan jiwa dia, diri dia, ibtigha'a mardatillah, semata-mata mereka cuma nak dapatkan redha Allah. Mereka korbankan segala-galanya semata-mata untuk dapatkan redha Allah. Dan Allah firman, wallahu raufum bil ibad. Dan Allah amat berbelas kasihan kepada hamba-hambanya. Beruntunglah Suhaib ibn Rumi, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, kerana perniagaan dia dan tempat kembalinya ialah tempat yang terbaik. Tuan-tuan, hari ini macam mana dengan kita? Adakah kita dah merdeka ataupun hati kita masih terbelenggu dengan harta, dengan dunia, dengan segala-gala keinginan pangkat? Kalaulah kita kata kita merdeka daripada sudut keadaan perkataan ataupun hanya dengan laungan kemerdekaan sebuah negara Malaysia, negara mungkin merdeka, tapi hati-hati kita belum merdeka lagi. Hati-hati kita masih terikat dengan dunia. Hati-hati kita masih belum lagi macam hati para sahabat dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, terutamanya kekasih kita Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga sedikit daripada peristiwa perjalanan hijrahnya Sayyidina Suhaib Ar-Rumi menjadi asbab untuk kita semua makin mencintai Allah dan Rasul. Belajar-belajar untuk mengorbankan diri, harta, masa kita untuk agama Allah. Hidup ni cuma sekali jatah dunia. Kalaulah sekarang kita tak guna untuk agama, bila lagi? Kerana mati tak tunggu kita. Mati bukan tunggu kita. Mati tunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya Israel, maka selesailah segala urusan dunia. Semoga Allah terima kita insya-Allah. Dan sebelum saya tutup, saya nak iklan beberapa perkara. Yang pertama, saya ada bawa satu buku lah daripada sahabat saya, Ustaz Ahmad Naufal. Beliau ialah mudir madrasah di Sungai Petani dan beliau menerima pelajar dan pelajar beliau langsung tak bayar yuran. Dan semua beliau support daripada sudut sewaan tempatnya, daripada sudut makan minumnya. Dan sekarang pula Sungai Petani pun salah satu daripada red zone lah. Dan tak boleh pula kuliah. Masya Allah. Jadi saya dah bawa lah sikit daripada kitab susunan beliau, daripada kitab Bahtera Perkahwinan untuk bantu-bantu madrasah beliau. Jadi tuan-tuan yang boleh tengoklah, nanti ada sahabat saya letak dekat belakang sana. Kitab ni menyusun hadis-hadis tentang kekeluargaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang kekeluargaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh jadi rujukan yang sangat baik daripada untuk anak kita, cucu kita, untuk kita pun, daripada memilih calon sampailah menjadi atuk membesarkan cucu macam mana. Dengan hadis-hadis Nabi dan macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat untuk hidup sebagai suami, isteri dan keluarga yang baik. Kemudian ada buku doa yang saya susun sendiri. Saya pernah cerita pada tuan-tuan pada kuliah yang dulu, tak ingat dah bila, 2 tahun lepas apa. Ada tuan-tuan, ada banyaklah doa-doa yang saya susun, bukan saya tulis, saya cuma susun daripada hadis-hadis Nabi dan doa-doa yang dianjurkan oleh para ulama. Semoga bermanfaat insya-Allah, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, ayah-ayah, ibu-ibu, seandainya terkasar bahasa, tersilap bicara. Semoga Allah Ta'ala beri keampunan untuk saya. Dan kita tutup dengan doa sikit. Semoga amin kepada tuan-tuan, puan-puan pada malam ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima doa kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, pandanglah macam dulu Engkau pandang Nabi dan para sahabat. Pandanglah kami seperti mana dulu Engkau pandang para sahabah, para tabi'in salafus salih, sehingga Engkau redha kepada mereka. Itulah keinginan kami, keredaan daripada Engkau. Wahai Allah, kami angkat tangan yang berlumuran dengan dosa, mengharap keampunan daripada Engkau. Engkaulah Tuhan yang telah mengampunkan dosa-dosa orang terdahulu, mengangkat pendosa menjadi wali,
mengangkat pendosa menjadi orang-orang yang saleh. Begitulah keinginan hati kami, wahai Allah. Pendosa-pendosa datang merayu mengetuk pintu keampunan Kau, wahai Allah. Tolonglah terima taubat kami. Ampunkan dosa mak ayah kami, ampunkan dosa anak isteri kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa sahabat handai kami. Wahai Allah, ampunkan dosa seluruh umat Islam seluruh dunia, wahai Allah. Kesian ada di kalangan kami yang telah lanjut usia hampir kepada titik akhir kehidupan, masih lagi tak salat, wahai Allah. Ada yang masih lagi tak tutup aurat, wahai Allah. Ada yang masih lagi sibuk dengan dunia yang mana akan dihabiskan, dihancurkan, dihilangkan, wahai Allah. Wahai Allah, di kalangan kami, wahai Allah, ada anak-anak muda yang mana telah tergelincir dengan zina, arak, judi dan segala perkara yang Kau larang. Ada anak-anak perempuan kami yang masih tak tutup aurat. Mereka semua anak-anak yang baik, wahai Allah. Kerana kelemahan dakwah kami, kekurangan doa kami, kekurangan tangisan kami mungkin, wahai Allah, mereka masih berada dalam keadaan maksiat. Tolonglah, wahai Allah, ampunkan mereka, bagi taufik pada mereka untuk istighfar dalam bertaubat dan istiqamah dalam agama. Kami mohon perkara yang sama untuk kami, wahai Allah. Ampunkan dosa kami, istiqamahkan kami dalam agama sampai kami mati, wahai Allah. Terima amalan kami, jangan Kau tolak kami, wahai Allah. Kalau Kau tolak kami, tak ada siapa boleh terima kami lagi, wahai Allah. Wahai Allah, sungguh apa yang Nabi SAW minta kebaikan untuk umat ni, itu kami minta. Apa yang Nabi SAW minta jauh daripada umat ni, daripada wabak penyakit, wahai Allah, daripada segala permusuhan, perpecahan, itu yang kami minta jauh, wahai Allah. Angkatlah dalam keadaan COVID-19 virus yang sedang menyerang seluruh dunia, wahai Allah. Selamatkanlah setiap daripada kami dan saudara-saudara kami, wahai Allah. Jadikanlah musibah yang menimpa kami asbab kebaikan, sehingga bukan Islam nampak kebaikan agama ni, wahai Allah. Wahai Allah, betulkan akhlak kami, percakapan kami, betulkan kehidupan kami benar dengan sunnah Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Di kalangan kami ada yang diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Ada yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Allahumma arzuqna ajudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna syahadatan fi sabilika waj'al mautana fi biladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amanna bima anzalat sab'ana ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.